Pastinya ramai ibu-ibu mengandung ketika Ramadan ini ada banyak persoalan yang boleh atau tidak boleh berpuasa, adakah selamat untuk diri, untuk bayi. Kita akan bersama dengan tetamu saya, Dr. Haliza Kamarudin, pakar perunding obstetrik dan juga ginekologi, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Andorra. Assalamualaikum. Salam. Sihat, Doktor? Sihat, sihat. Thank you for having me. Thank you for being here too. Right, yeah. Baik, Doktor, kita nak tahulah sebenarnya kan, dari permulaannya, mungkin ramai yang khawatir tidak pasti. Adakah sebenarnya selamat untuk seorang ibu berpuasa? Adakah ini sedikit sebanyak boleh mengganggu tumbesaran bayi dalam badan kita? Bagaimana? Yeah. So, secara amnya, ibu-ibu yang berisiko rendah, yang tidak ada masalah kesihatan, boleh berpuasa. Dan ibu-ibu yang tidak ada masalah tumbesaran dengan bayi, memang boleh berpuasa. Baik. Tetapi ada beberapa kategori pesakit yang kita tidak galakkan berpuasa. Okey. Yeah. So, antara kategori pesakit yang kita tidak galakkan untuk berpuasa adalah pesakit ibu-ibu yang mengalami kencing manis. Ya, kencing manis and dia kena cocok insulin, ubat insulin. So kalau dia berpuasa dan dia ada risiko untuk dia dapat hypoglycemia, dan dia akan menjejaskan kandungan dan kesihatan dia. Selain daripada itu, ibu-ibu yang ada masalah perubatan yang serius seperti masalah buah pinggang, terlalu morbid obesity, dan juga ataupun masalah jantung, dan masalah darah tinggi yang tak terkawal. So kategori pesakit ni memerlukan mereka memakan ubat pada waktu yang tertentu sepanjang hari. Jadi itu tak digalakkan untuk mereka berpuasa. Ini antara ibu yang telah pun mempunyai penyakit yang mungkin dikatakan sedia ada. Tetapi adakah dapatnya tempoh sepanjang kehamilan itu, sama ada awal, pertengahan ataupun penghujung kehamilan yang mungkin sedikit sebanyak tidak digalakkan? Adakah? So sesetengah pesakit ni memang mungkin dapat detect penyakit itu pada mungkin awal trimester, pada awal first trimester tu dari segi. Jadi memang kita tak galakkan. Dan kalau dia dah lambat dah macam third trimester nak dekat nak bersalin pun lagi kita titik beratkan supaya tidak digalakkan untuk berpuasa. Baik. Dan juga kadang-kadang ada ibu-ibu di awal trimester pertama yang biasalah muntah-muntah, rasa mual, tak boleh makan. Jadi kalau diorang berpuasa lagilah risiko untuk diorang jadi dehydrated. Jadi kita tak galakkan golongan itu untuk berpuasa. Kadang-kadang ada juga ibu-ibu yang mengalami risiko pendarahan. Jadi kita juga tidak galakkan ibu-ibu tu untuk berpuasa. Doktor, let's say katakanlah terdapatnya ibu yang tahu dia tak berapa larat tapi dia tetap gagahkan diri juga untuk terus berpuasa. Adakah ini akan memberikan sedikit sebanyak impak kepada kandungan? Bagaimana? So kalau kita I sendiri bagi tahu my patients, don't force yourself. Don't force yourself, and always Allah knows, right? So kita cuba kata kat mereka, kalau nak baby dah lepas kalau you dah rasa baby dah kurang gerak, you dah rasa pening kepala, dah rasa nak pitam, rasa gastric pain, jadi kita galakkan untuk mereka untuk berbuka puasa dan jangan terus untuk bertegas untuk berpuasa. Antara perkara-perkara yang boleh berlaku kalau mereka bertegas untuk berpuasa, kadang-kadang ada risiko kematian kepada bayi dalam kandungan. Ya, dan juga kadang-kadang untuk pesakit-pesakit yang ada kencing manis, dan dia akan menyebabkan risiko gula mereka tak terkawal. Baik. Kita sendiri sebagai ibu pun kita kena tahulah untuk menilai tubuh kita, adakah kita sebenarnya larat. Kalau kita membebankan diri kita, nescaya anak pun akan terbeban juga. Baik. Itu antara indikasi untuk kita kenal pasti, Doktor. Bagi mereka yang ingin berpuasa dengan jayanya, dengan lancar, macam saya dulu, bila saya mengandung dulu kan, saya rasa macam setengah hari tu cepat sangat rasa pening, cepat macam tak cukup gula dalam badan. Jadi tips pemakanan, sahur dan juga berbuka, bagaimana? So kenapa ibu-ibu yang mengandung berpuasa you rasa you senang rasa giddiness, rasa tu sebab dahlah kita berpuasa, jadi tapi baby tu masih memerlukan kalori, masih menggunakan kita punya tenaga sendiri. Jadi bila kita tak sahur dengan bagus ataupun berbuka dengan bagus, dia akan menyebabkan lagi risiko kita senang rasa nak pitam, rasa giddiness and rasa senang penat.
So tipsnya kalau untuk ibu-ibu yang nak berpuasa, sahur is a must. Kena sahur. Mesti kena sahur. Tak boleh tak sahur. And sahur tu kena a good portion. Oh, ya. Jangan macam minum air. Tak boleh. Okay, good portion tu macam mana, Good doktor? portion is a balanced diet. Okay, you cannot, untuk sahur tak adalah kita makan KFC. Nasi double lah. Tak ada. Just normal, normal. Eat for one person. Eat for one person. Eat for one person. Okay. You do not need to eat for two person. Okay. So just balanced diet. So ada carbohydrate, ada protein, ada vegetables. Makanan-makanan yang digalakkan untuk makan masa kita berpuasa dan masa mengandung is high fiber diet. Serat tinggi. Yes, like macam oats, wholemeal bread, that things can last, kita boleh kenyang lebih lama. So that is recommended. And we have to have good water intake, at least 8 glasses of water. Baik. Yeah, kita kena elakkan makanan-makanan yang high in sugar. High in sugar, processed food, or like apa yang bergoreng-goreng. Those kind of things are not digalakkan masa mengandung. Kita makan sesihat yang mungkin lah, walaupun berbadan dua. Tak bermaksud kita boleh balance diet. Bedal saja apa yang di depan kita. Akhir sekali kan doktor, satu tips berpuasa untuk memastikan seorang ibu tu kuat mentalnya, kuat fizikalnya untuk meneruskan menghabiskan berpuasa dan bulan Ramadan ini pada masa yang sama kekal menjadi seorang ibu yang bahagialah mengandung. Right. So my final tip is actually for ibu-ibu yang nak berpuasa masa mengandung is always listen to yourself and listen to your baby. Okay. Right. And jangan push yourself sangat if dah tak larat. So I think that is the key message I tell all my patients. To listen to their body when dia berpuasa. Kalau dah lapar sangat, dah pening, kena buka puasa. Baby dah kurang gerak, kena buka puasa. So that is one of the messages that is very important for all the mummies out there. Saya teringat soalan ni, kalau masa sahur tu kena minum air, berapa gelas minimum sepatutnya? 2 to 3 glasses. 2 ke 3 masa you buka masa sahur. Masa sahur dan buka puasa. Baik. So we have to try. Kadang sukar untuk kita ambil telur banyak, tetapi itu antara yang boleh memastikan kita boleh berpuasa ketika mengandung. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Haliza Kamarudin, pakar perunding obstetrik dan juga ginekologi Hospital Wanita dan Kanak-kanak Andorra, untuk memberikan kita sedikit peringatan dan juga panduan bagi ibu-ibu berbadan dua.